Disebabkan oleh peningkatan propaganda sejak 2 dekad yang lalu, ramai orang Jepun menganggap orang Cina sebagai satu kumpulan manusia yang lebih rendah sambil melihat diri mereka sebagai satu bangsa yang unggul. Tambahan pula, kerajaan tentera Jepun telah berhasrat untuk menakut-nakutkan seluruh Cina supaya mereka menyerah dengan cepat. Maka, mereka telah memutuskan bahawa Nanjing akan dijadikan sebagai satu contoh kekejaman yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Semasa pencerobohan ke atas kota Nanjing, 2 pegawai tentera Jepun yang bernama Toshiaki Mukai dan Shiyoshi Noda memutuskan untuk mengadakan pertandingan di antara mereka berdua. Matlamat pertandingan tersebut adalah siapa di antara mereka berdua yang menjadi orang pertama yang dapat memenggal 100 kepala musuh sebelum perlawanan terakhir kota Nanjing. Akhbar Tokyo, Nichi Shimbun selalu membuat liputan mengenai perkembangan 2 pegawai tentera tersebut dan menganggap tindakan mereka adalah tindakan seorang perwira negara. Apabila kota Nanjing jatuh kepada pihak Jepun pada tanggal 13 Disember, Mukai didakwa telah membunuh seramai 105 orang dan Noda seramai 106 orang. Disebabkan mereka tidak dapat menentukan siapa yang pertama telah mencapai matlamat tersebut, maka mereka telah memutuskan untuk meneruskan pertandingan tersebut sehingga 150 orang. Sehari selepas kejayaan penawanan kota Nanjing, tentera Jepun mula merompak bandar yang kebanyakannya terbiar dan termasuk kawasan yang di dalam zon selamat. Mereka telah merompak kedai, rumah serta membakar bangunan. Telah dilaporkan 1/3 daripada kota tersebut telah musnah dijilat api akibat daripada perbuatan tentera Jepun. Pihak tentera Jepun juga sewenang-wenangnya membunuh orang awam Cina yang tidak berdosa yang berada di jalanan. Pada 17 Disember, John Rubber telah memutuskan surat aduan kepada pihak kedutaan Jepun. Beliau mengadu mengenai tentera Jepun yang tiada disiplin dan berkeliaran di dalam bandar serta melakukan penindasan terhadap orang awam Cina yang tidak berdosa. Namun, aduan tersebut langsung tidak diendahkan oleh pihak kedutaan Jepun. Pada hari yang sama juga, Jeneral Matsui akhirnya telah memasuki kota Nanjing setelah sembuh daripada penyakitnya. Jeneral Matsui akhirnya mengaku kepada pembantu-pembantunya bahawa dia baru saja mula menyedari dan berasa sedih di atas kekejaman dan penindasan yang telah dilakukan oleh tenteranya terhadap orang awam Cina. Walau bagaimanapun, Jeneral Matsui terpaksa mengetepikan perasaan beliau dan menambah bahawa tentera Jepun terpaksa meneruskan kezaliman tersebut melainkan pihak Cina menyerah kalah dan sujud kepada pihak Jepun. Pada hari yang sama juga telah berlaku satu peristiwa pembunuhan beramai-ramai yang juga dikenali sebagai peristiwa pembunuhan Lembah Strawspring. Ribuan anak muda Cina telah ditangkap dan dibawa ke tepi lembah sungai Yangtze dengan tangan mereka diikat di antara satu sama lain. Mereka kemudiannya ditembak mati secara sistematik oleh tentera Jepun dan mana-mana mangsa yang masih hidup akan ditikam menggunakan bayonet. Mayat-mayat tersebut kemudiannya dibuang dan dibakar di tepi sungai Yangtze. Air sungai Yangtze yang sebelumnya berwarna kekuningan telah bertukar menjadi merah akibat daripada darah-darah mangsa pembunuhan tersebut. Pada masa yang sama, tetapi di tempat yang berlainan, tentera Jepun telah mengumpulkan kira-kira 1,300 orang Cina tanpa mengira umur. Mereka kemudiannya diletupkan dengan menggunakan periuk api dan disimbah dengan minyak tanah sebelum dibakar hidup-hidup oleh tentera Jepun. Mana-mana mangsa yang telah terselamat juga akan ditikam dengan menggunakan bayonet sehingga mati. Mayat-mayat mangsa kekejaman tersebut kemudiannya akan dilupuskan dengan cara dibakar dan ditanam secara beramai-ramai di dalam kubur yang besar yang telah digali oleh mangsa sendiri atau orang awam Cina yang lain. Selain daripada kekejaman dan pembunuhan yang tidak terkira tersebut, beribu-ribu wanita Cina telah diroboh di dalam tempoh perlawanan kota Nanjing. Walaupun kebanyakan mangsa adalah wanita muda, kanak-kanak dan warga tua juga tidak terkecuali diperlakukan dengan perbuatan keji tersebut. Tentera Jepun menggeledah dari rumah ke rumah mencari wanita Cina, kemudian melakukan perbuatan keji merogol mangsa secara beramai-ramai. Dan telah dilaporkan, tentera Jepun juga sering membunuh mangsa dan mencacatkan mangsa dengan menggunakan bayonet selepas mereka melepaskan nafsu serakah mereka terhadap mangsa. Mengimbas kembali catatan di dalam diary John Rubber pada 17 Disember bagaimana beliau bertemu dengan beberapa tentera Jepun yang menceroboh masuk ke dalam zon selamat. 2 tentera Jepun telah memanjat dinding taman dan cuba memecah masuk ke dalam rumah kami. Apabila saya muncul, mereka memberi alasan bahawa mereka telah melihat 2 orang tentera Cina telah memanjat dan memasuki kawasan tersebut.
Apabila saya menunjukkan rencana parti saya, mereka langsung tidak mengendahkannya dan terus melakukan kegiatan mereka. Di salah satu rumah di belakang rumah saya, seorang wanita telah dirogol dan kemudiannya dicederakan di bahagian leher dengan menggunakan bayonet. Saya berjaya mendapatkan ambulan dan membawa wanita tersebut ke hospital. Semalam saja dilaporkan lebih kurang 1,000 wanita dan gadis telah dirogol. 100 daripada mangsa tersebut merupakan gadis-gadis yang menuntut di College Green. Anda tidak akan mendengar apa-apa berita lain selain daripada berita rogol. Jika suami atau saudara lelaki mangsa campur tangan, mereka akan ditembak sehingga mati. Apa yang akan anda dengar dan lihat daripada semua pihak adalah kekejaman, sifat bangsat dan binatang tentera Jepun terhadap orang awam Cina yang tidak berdosa. Juga dilaporkan, orang awam Cina juga dipaksa untuk merogol orang lain, termasuk ahli keluarga mereka sendiri. Selain daripada itu, sami-sami Buddha yang telah berikhrar suci juga tidak terkecuali dan dipaksa untuk melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Secara keseluruhannya, dianggarkan kira-kira 20,000 wanita telah dirogol semasa peristiwa pembunuhan beramai-ramai Nanjing. John Rabe dan seluruh ahli jawatankuasa antarabangsa telah berulang kali merayu kepada kedutaan dan tentera Jepun, tetapi usaha mereka menjadi sia-sia kerana tidak diendahkan langsung oleh pihak Jepun, dan pembunuhan beramai-ramai di Nanjing tetap berterusan sehingga ke awal tahun 1938. Orang awam Cina yang berada di zon selamat telah dipaksa oleh pihak Jepun untuk meninggalkan zon tersebut dan pulang ke rumah masing-masing. Kem-kem di zon selamat telah ditutup sepenuhnya pada Mei 1938. Pihak Jepun telah mewujudkan negeri-negeri boneka yang baru untuk mentadbir bahagian timur Cina yang telah berjaya mereka takluki. Ianya dikenali sebagai Kerajaan Reformasi Republik Cina. Pihak Jepun kini menguasai sebahagian besar Cina dengan 4 negeri boneka, termasuk Manchukuo di Manchuria, Menjiang di bahagian dalam Mongolia, dan Kerajaan Pemerintahan Sementara Republik Cina. Menjelang akhir Februari, Sekatan Pergerakan telah ditarik balik dan penduduk telah dibenarkan untuk bergerak semula di sekitar kota Nanjing. Walaupun masih lagi terdapat pembunuhan dan kekejaman yang telah dilakukan oleh tentera Jepun, ianya menjadi lebih jarang berlaku dan akhirnya berhenti selepas beberapa bulan berikutnya. Kehidupan kembali disambung semula oleh penduduk Nanjing secara beransur-ansur, walaupun kebanyakan daripada mereka masih lagi di dalam keadaan trauma akibat daripada kejadian yang telah menimpa mereka sebelum ini. Di dalam tempoh beberapa bulan, dianggarkan di antara 200,000 sehingga 300,000 penduduk Nanjing, yang sebahagian besarnya merupakan orang awam Cina yang telah terkorban di tangan tentera Imperial Jepun. Puak minoriti Hui yang beragama Islam yang tinggal di dalam kota Nanjing telah mengebumikan masa-masa kekejaman tersebut mengikut cara Islam. Sementara itu, Persatuan Sukarelawan dan Amal Cina seperti Persatuan Swastika Merah dan Chong Shang Tang juga turut membantu mengebumikan puluhan ribu mangsa yang telah terkorban. Walaupun majoriti tentera Jepun mengambil bahagian secara aktif atau pasif di dalam pembunuhan beramai-ramai tersebut, terdapat segelintir tentera Jepun yang tidak bersetuju dengan tindakan tersebut dan turut membantu penduduk awam Cina. Terdapat catatan mengenai tentera Jepun yang beragama Kristian telah menawarkan sokongan dan bantuan kepada penduduk awam Cina, serta turut terlibat di dalam upacara keagamaan yang telah diketuai oleh orang Barat di samping orang awam Cina yang lain. Majoriti penduduk Nanjing yang telah terselamat di dalam peristiwa pembunuhan tersebut dapat meneruskan hidup di atas usaha jawatankuasa zon selamat, dan dianggarkan lebih kurang 200,000 nyawa telah berjaya diselamatkan. Kebanyakan daripada mereka telah menyaksikan kekejaman dan sifat tidak berperi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tentera Jepun. Segala temungguan mereka boleh didapati dengan mudah di dalam YouTube. Mengenai tentera Cina, kira-kira 10,000 orang tentera termasuk Jeneral Tang dapat berundur dengan selamat ke bahagian barat Cina dan meneruskan perjuangan mereka menentang pihak Jepun. Hanya kira-kira 5,000 orang tentera Cina yang tidak dapat berundur dan tinggal sama ada di dalam kota Nanjing atau di kawasan yang berdekatan dengan kota Nanjing. Pada akhir Februari 1938, John Rabe telah diarahkan untuk pulang ke Berlin. Walaupun didesak dan dipaksa untuk keluar dari China, beliau masih lagi tidak berputus asa dan mencuba sedaya upaya untuk melindungi orang awam Cina. Segala usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh beliau akan diceritakan pada video yang akan datang.
Selepas Jepun menyerah kalah pada tahun 1945 yang membawa kepada tamatnya Perang Sino-Jepun Kedua dan Perang Dunia Kedua, dua tribunal telah ditubuhkan, Tribunal Tentera Antarabangsa untuk Timur Jauh dan Tribunal Jenayah Perang Nanjing. Tribunal ini diwujudkan untuk mengadili semua pegawai tentera Jepun yang telah terlibat di dalam peristiwa pembunuhan beramai-ramai di Nanjing. Selain daripada Jeneral Matsui, Lieutenant Colonel Tani, iaitu seorang pegawai tentera yang turut terlibat di dalam peristiwa tersebut, juga didakwa di atas penemuan kubur besar di kota Nanjing. Dan dua pegawai tentera Jepun, iaitu Toshiaki Mukai dan Yoshinoda, yang bertanding untuk memenggal kepala 100 orang dengan pedang mereka, semuanya telah dijatuhkan hukuman mati. Namun begitu, Putra Asaka, pegawai pemerintah kedua di dalam pertempuran Nanjing, telah diberikan imuniti atau kekebalan sebagai ahli keluarga diraja. Dewan Peringatan Nanjing telah dibina pada tahun 1985 bagi memperingati masa-masa peristiwa hitam ini, dan ianya dibina berhampiran dengan kawasan penemuan kubur besar yang memuatkan kira-kira 10,000 mangsa kekejaman tersebut. Peristiwa pembunuhan beramai-ramai Nanjing merupakan salah satu peristiwa hitam di dalam sejarah dunia dan sejarah Cina. Namun, masih lagi terdapat masyarakat Jepun, terutamanya generasi muda, yang mendakwa ianya tidak pernah berlaku dan cuba meminimalkan segala realiti yang pernah terjadi. Tetapi, orang-orang awam Cina yang telah terselamat di dalam peristiwa tersebut, ahli-ahli jawatan kuasa antarabangsa, malah ramai orang Jepun sendiri boleh menjadi saksi di atas peristiwa kejam tersebut. Tambahan pula, terdapat banyak surat-surat, catatan diary dan footage yang merakamkan peristiwa tragis tersebut. Dan sehingga ke hari ini, peristiwa tersebut masih lagi menjadi jurang di antara hubungan Cina dan Jepun dan menjadi salah satu punca kebencian Cina terhadap Jepun. Sekian saja video saya untuk kali ini. Diharapkan anda semua dapat mendapat iktibar, pengajaran serta manfaat daripada video saya ini. Semoga kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum.